Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Jadi sebelum Abang mulakan cerita, Abang ada beberapa pengumuman nak Abang sampaikan. Mulai daripada minggu ini, Abang akan jarakkan video selang sehari. Jadi videonya akan muncul pada hari Sabtu, pada hari Isnin, Rabu dan juga hari Jumaat. Kalau hari Sabtu Ahad nanti kalau ada kelapangan Abang akan buat video juga. Tapi buat masa sekarang Abang tetapkan kepada 3 hari Isnin, hari Rabu, hari Jumaat. Tujuannya adalah Abang rasa bila Abang buat video hari-hari Abang keluarkan tapi tak sempat untuk Abang balas komen-komen yang ada. Sebab Abang suka baca komen, itulah satu caranya macam mana Abang nak kenali kita nak jadi rapat dalam satu keluarga besar JSPL Klan. Jadi bagilah peluang untuk Abang baca komen. Jadi Abang jarak-jarakkan video. Tapi Abang harap keputusan ini dapatlah memberi kebaikan kepada semua. Jadi itu je lah pengumumannya. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia dan memberikan umur yang diberkati. Jadi tanpa membuang masa lagi, Abang akan ceritakan kali ini satu pengalaman daripada seseorang yang bernama Farah. 5 pengalamannya. Dan Abang mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cerita kali ini disampaikan oleh Farah, berlaku dekat rumah dia sendiri. Rumah dia terletak dekat satu taman koperasi. Tapi dia minta Abang untuk sembunyikan kat mana lokasi taman perumahannya. Kerana taman perumahannya adalah bersebelahan dengan satu tanah perkuburan yang sangat terkenal dekat kawasan Selangor. Kalau sebut dia nama perkuburan ni, semua orang tahu. Dia punya keywordnya adalah, kata kuncinya adalah perkuburan cantik. Mulalah nak sasul-sasul ni. Jadi ceritanya adalah beberapa cerita, 5 cerita lah. Mula-mulanya dia selepas-lepas kahwin cari-cari rumah sekitar Selangor ni. Bukan senang nak dapat rumah, susah pula tu nak cari dengan harga yang sesuai dengan gaji mereka berdua. Jadi jumpalah satu kawasan perumahan dekat tepi kubur ni lah. Kalau mula-mula tu ingatkan itu tak jadi pilihan langsung untuk dia tinggal dekat situ. Sebab Farah kata dia bukan orang yang berani untuk tinggal dekat kawasan perumahan sebelah kubur. Tapi tak ada pilihan lain. Itu aja dapat jumpa rumah yang harganya, sewanya sangat bagus. Jadi bila dah macam tu, tak apalah, dia kata dengan suami dia, kita redha je lah duduk dekat situ. Awal-awal kahwin duduk situ memang tak ada masalah apa-apa pun. Tapi bila dah lama-lama, lama sangat duduk dekat situ, anak-anak pun sampai dah besar. Jadi banyaklah cerita-cerita yang menarik. Itu yang dia nak sampaikan hari ni. Cerita yang pertama berlaku waktu tu dia baru je kahwin dengan suami dia. Masa tu belum ada anak lagi. Dan dia masih baru dalam kejiranan tu. Kiri dengan kanan dia dua-dua orang yang dah berusia. Pangkat pakcik, pangkat ayah-ayah. Jadi dia seronok jugalah. Kadang-kadang berkongsi-kongsi resepi dengan makcik-makcik sebelah. Bertukar-tukar juadah, makan-makan. Jadi dia rapatlah dengan jiran kiri dengan kanan dia. Nak jadi cerita, pada satu hari dia balik kerja. Waktu tu dia kata dah pun nak dekat masuk maghrib. Biasalah kalau nak sampai rumah kerja kat kawasan KL dengan Selangor ni memang tak dapatlah keluar pukul 5, 5.30 sampai depan rumah. Tak adanya. Jadi dia bertolak daripada office sampai dekat rumah lebih kurang dah dekat pukul 7. Orang dah selawat-selawat Nabi dah dekat masjid pada waktu tu. Jadi dia pun macam biasa, laki dia belum balik lagi. Laki dia dah balik waktu tu, dah balik awal. Laki dia dah ada dalam rumah. Jadi dia tak adalah rasa takut sangat. Dia pun bukalah pintu gate, masuklah kereta. Waktu dia nak masuk kereta tu, dia ternampak pakcik jiran sebelah melintas depan rumah dia. Jadi dia angkatlah tangan, Assalamualaikum pakcik. Pakcik tu pun jawab, Waalaikumsalam. Nampak gayanya pakcik tu pakai baju Melayu, kain dengan kopiah semua, menghala nak pergi ke masjid. Nampak macam nak pergi ke masjid. Tapi pakcik tu menghala ke arah lain. Bukan nak nghala ke arah masjid yang belah kiri. Dia nak nghala ke kanan, yang nghala-nghala ke kubur. Jadi dia fikir juga, kenapa pakcik tu nak menghala ke kanan? Rumahnya belah kiri,
masjid juga berlaki. Jadi patutnya berlaki je lah. Dia pergi nak ke kanan, nak ke kubur, nak buat apa, tapi dia diam je lah dekat dalam hati. Jadi pada waktu tu dia belum lagi tutup pintu kereta, dia nak tutup pintu gate dulu yang dia jumpa pakcik tu tadi. Lepas dah bagi salam, dah habis semua, dia pun tutup pintu gate. Lepas tutup pintu gate, dia nampaklah pakcik tu berlalu. Dia pun pergilah dekat kereta, baru nak ambil barang-barang daripada kereta, beg dia, baju dia, semualah. Waktu dia nak ambil tu, tiba-tiba dia dengar jiran sebelah buka pintu gate, pintu grill. Jadi dia pun pandanglah, keluarkanlah kepala dia daripada kereta. Dia tengok, pakcik tadi ada dekat depan rumah. Bini dia pula tengah salam, siap bercakap-cakap lagi. Dia kan, abang baik-baiklah bang, pergi ke masjid gitu gini. Dia waktu tu dah tergamam. Jadi yang dia tegur tadi siapa? Dah sasar lah bukan pakcik tu. Sebabnya pakcik tu baru je keluar daripada rumah. Dia tak sempat tutup pintu kereta. Dia terus masuk dekat dalam rumah. Abang masuk dalam rumah. Dah laki dia huru-hara. Kenapa pula? Dengan pintu pintu rumah terbuka, dengan pintu kereta terbuka. Jadi dia cerita kat suami dia. Dundang-dundang laju-laju. Suami dia kata, alah biasalah. Saya dah biasa bergaul dengan orang sini-sini. Rumah dekat sebelah kubur. Apa yang kita harapkan? Memang kadang-kadang ada berlaku perkara-perkara macam ni. Jangan takut sangatlah. Jangan risau. Pakcik tu pun faham kalau awak cerita kat dia. Laki dia gelak. Dia rasa tak puas hati je pada waktu tu. Rasanya macam nak ajak je laki dia pindah tempat lain. Itu adalah cerita yang pertama. Cerita yang kedua ni, pada waktu tu dia dah pun ada anak-anak. Anak-anak dia pun dah besar. Dah lama lah daripada cerita yang pertama tu. Nak jarak-jarak 5-6 tahun jugalah. Waktu ni dah tak berapa nak berani. Tak berapa nak takut sangat duduk rumah ni. Walaupun duduk rumah sebelah kubur. Tapi nak buat macam mana, dah itu keadaannya. Jadi dia kata, rutin harian dia selalunya kalau dia sidai baju pada waktu malam. Bukan dia tak boleh sidai baju pada waktu siang. Tapi siang tu lah nak pergi uruskan anak-anak, nak bawa beg anak, nak layan kerana anak, tak sempat nak sidai baju waktu pagi. Jadi kebiasaannya dia akan sidai baju dekat luar rumah, dekat kawasan beranda pada waktu malam. Tapi disebabkan dia ni tak berapa nak berani, setiap kali dia nak sidai baju, dia akan minta tolong suami dia supaya teman-temankan dia, supaya dia tak adalah rasa takut sangat. Jadi nak jadi cerita, pada hari tu dia pun nak sidai baju. Suami dia pula ada kerja dekat dalam rumah. Ajak juga suami dia, jom labang, tolonglah bang, teman saya sidai baju. Tapi suami dia kata nanti dulu. Dia kata ada banyak kerja, awak sidailah baju dulu. Jangan risau, tak ada apa-apa pun kat depan rumah tu. Paling-paling tinggi pun pakcik jiran yang tegur semalam, yang dulu tu aja. Oh, dia kata risau juga. Tapi fikir-fikir, tak apalah, buat-buat berani je lah. Dia ambil lah baju tu, bawa lah dekat luar rumah. Sampai dekat luar rumah, dia kata nak menghilangkan rasa takut. Iqamat dia buat, azan dia buat, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Asalkan ada bunyi-bunyi Arab je, semualah dibaca. Ayat kursi, doa makan, doa nak tidur, masuk tandas. Dia kata asalkan ada ada punya ideram dah, berbantai lah semuanya. Tengah-tengah sidai baju tu, keadaan cuaca tu pula malam tu agaknya terlalu, dia punya seramnya terasa lagi kuat lah dia baca. Tengah-tengah dia sidai tu, waktu tu dah nak habis dari sidai, tiba-tiba ada orang tegur. Suara tu dia kata memang sebiji suara kakak ipar dia, kakak kepada suami dia. Jadi ada orang tegur kat belakang dia. Dia sorang-sorang kat depan rumah ni. Weh, dia kata, sidai baju ke? Dia terus menjawab, kak, sidai baju, masuk dululah kak. Dia tak terfikir pada waktu tu dah malam tau, dah tengah malam. Masuk dululah kak, buat kita borak-borak ni dalam rumah ni. Saya siapkan sidai-sidai baju ni. Kak masuklah, abang ada dekat dalam ni. Dia pun sidai-sidai baju, dia pun angkat bakul, dia pun masuk dalam. Lepas tu dia tengok keadaan keliling gelap. Jadi dia macam, bukan tadi suara kakak ipar dia ke? Jadi dia pun masuk dekat dalam rumah, kunci. Dia tanya dengan suami, dengan anak-anak dia, maklum mana? Kata. Jadi anak dia kata, maklum apa pula, mana ada maklum datang? Tadi ada mama dengar suara dia kan? Tak adalah, tak ada orang pun datang rumah kita ni. Mama perasan je kot. Waktu tu berjurai dia punya peluh. Matilah, dah lama tak kena dengki. Dia kata, kali ni kena pula. Mengucap dia. Terus dia cari suami dia. Marah suami dia dulu. Apa-apa pun. Itulah abang tak nak teman. Tengok saya dah kena dengki. Dah lama saya tak kena dengki. Kena dengki pula. Puahlah saya baca doa semacam-macamnya. Kena juga. Suami dia gelak-gelak je. Suami dia kata, janganlah takut sangat. Kadang-kadang benda tu dah ajak-ajak bergurau. Cerita yang ketiga ni jaraknya dengan cerita yang kedua tak berapa nak jauh.
pada malam tu entahlah kenapa, bila tengah-tengah malam tu lapar pula. Jadi dia kejut lah suami dia. Bang, dia kata, jomlah kita makan Maggi kat bawah ni. Saya nak pergi seorang-seorang kan, nanti ada kakak abang datang ketuk pintu pula macam hari tu. Saya tak puas hati, tak sedap hati kan. Jadi bila dengar keluhan daripada bini, si suami ni pun tolonglah teman. Dia kata, tak apalah, jom saya temankan awak, kita makan Maggi kat bawah. Saya masak, awak tunggu. Jadi bila sampai dekat bawah tu, suami dia pun masakkanlah Maggi. Jam menunjukkan masa tu dah lebih daripada pukul 12.30 malam lah. Masak-masak Maggi, habis-habis tu anak-anak dah tidur dah ni. Jadi dia pun makanlah berdua. Tengah-tengah makan tu dia kata, rasa macam lain macam. Dia pandang suami dia tengok main menunduk lagi makan. Buat-buat macam tak ada apa-apa berlaku. Rasa seram sejuk lain macam ni. Kita kalau selalunya nak kena-kena benda yang pelik-pelik ni, memang kita akan rasa seram sejuk kan. Jadi bila dah makan-makan tu, tiba-tiba dia dengar daripada pintu dapur yang memang tertutup rapat tu, ada orang depan pintu dapur panggil, "Cuh," macam tu. Jadi dia pandang suami dia pandang dia. Suami dia kata, biar benda tu je, jangan risau, tak ada apa, awak ada saya, Allah Ta'ala ada. Jadi jumpa sambung makan, sambil borak. Lepas tu bunyi lagi sekali, "Cuh." Jadi dia pandang suami dia balik. Suami dia kata, jangan hirau, tak ada, kita terus makan, kita tak kacau dia mesti tak kacau kita, dia setakat nak gitu-gitu je, janganlah awak risaukan. Dia pun makanlah sambil borak-borak semua tu. Jadi untuk selepas 2-3 minit dah nak habis makanan Maggi tu, sambil-sambil borak bergurau senda suami isteri tu, tiba-tiba dengar lagi sekali lagi suara, tapi kali ni suaranya datang daripada dalam rumah, dengan kata lain, benda tu mungkin dah ada dalam rumah ni. Jadi dengarlah panggil, "Cuh." Waktu tu dia lari, laki dia pun lari, sama-sama naik kat tingkat atas. Tak sempat nak basuh mulut, nak ambil bekas tu letak dalam sinki pun tak sempat, nak tutup lampu pun tak sempat. Berlari laki bini naik atas, sampai dekat pintu, kat dalam bilik, dia orang tutup pintu. Dia tanya dengan suami dia, "Apa benda tu?" Dia kata, "Kita tak payah cerita malam ni, kita cerita besok pagi. Nanti saya ceritakan dekat awak apa sebenarnya yang berlaku." Jadi jom tidurlah. Malam tu baiklah benda tu tak panggil sampai ke dalam bilik. Jadi besok pagi ni dia tanya dengan suami dia, apa sebenarnya yang tiba-tiba cu. Jadi suami dia cakap, dekat kawasan perumahan kita ni, mengikut kata pakcik-pakcik dan makcik-makcik yang ada kat situ, ada salah seorang daripada jiran-jiran yang ada ilmu, dan katanya ilmu tu bukanlah dia tuntut, tapi ilmu tu adalah ilmu warisan daripada keturunan dia, dan ilmu tu adalah ilmu nenek kebayan. Orang yang kepunyaan nenek kebayan ni, dia tak amalkan pun ataupun dia tak puja pun apa-apa. Cumanya dia kata, ada kalanya benda tu akan muncul dalam tarikh-tarikh tertentu, dan benda tu memang selalu merayau dekat belakang rumah. Itu yang suami dia cakap. Suami dia pun dapat cerita ni daripada pakcik dengan makcik yang dah lama duduk kat situ. Jadi bila dengar macam tu, si isteri ni, Farah ni, rasa macam, Allah, kenapa tak beritahu selama ni? Saya selama ni masakkan anak-anak, masakkan awak tengah malam. Memanglah dia pernah nampak benda yang melintas-lintas, tapi dia tak terfikir yang melintas tu adalah nenek kebayan yang duduk dekat lorong belakang rumah tu, dan benda tu adalah dibela oleh salah orang, bukan bela lah, tapi dipunyai oleh salah seorang pakcik dengan makcik yang duduk kat situ. Taubat jugalah, dia kata, sejak daripada tu bila dah tahu cerita macam ni, tak berani nak keluar malam-malam kat belakang rumah. Takut nanti kan kalau ada benda-benda yang menyangkut, tak kehuru-hara jadinya. Cerita yang keempat ni, pada waktu tu anak-anak dah besar jugalah, dia kata. Suami dia pula tak ada dekat rumah, katanya outstation. Tapi dia tak kisahlah, dia okey je, tak ada masalah pun kalau suami dia outstation. Dan pada malam tu dia kata suasana agak suram sebab hujan, lepas tu angin pula sepoi-sepoi basah. Pada petang tu pula adalah beberapa jenazah yang dikuburkan dekat kawasan tu. Selalunya dia kata suami dia pernah pesan kalau ada orang dikuburkan kat tanah perkuburan tu, kalau tengok jangan ditegur-tegur. Waktu tu mungkin dia terlupa, dalam hatinya berkatalah, siapa pula yang dikebumikan hari itu, moga-moganya rohnya ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Dia nampaklah daripada rumah dia. Jadi dia tak terfikir pada malam tu dia tinggal dengan anak-anak je. Suami tak ada dekat rumah, pergi outstation. Bila dah maghrib sikit, barulah rasa macam, alamak, kenapa ditegur tadi ya? Kalau tak tegur, harap-harap tak ada apa-apalah. Jadi dia pun jalanlah aktiviti macam biasa. Bila dah pukul 9, 8:30 malam macam tu, anak-anak pun tengah buat kerja sekolah. Dia pun malas nak tidur awal. Dia pun tengoklah anak-anak buat kerja sekolah, sambil tolong-tolong anak buat kerja sekolah. Tiba-tiba dia dengar ada orang datang masuk dekat dalam gate rumah. Dia pun fikir mungkin jiran,
Tapi fikir pintu gate dia bertutup tau. Pintu gate bertutup. Jadi dia pun mungkin jiran sebelah agaknya. Jadi dia diam je lah. Tengah-tengah dia leka tengok anak-anak dia buat kerja sekolah. Tiba-tiba dia dengar ada orang sebut nama dia dekat depan garas kereta. Ain, kata. Ain, kata. Nama dia Ain. Walaupun nama Farah tapi mungkin Farah Ain kan. Ain, 2 kali dia kena. Lepas tu dia pun rasa mula-mula ingatkan mungkin ada jiran-jiran ataupun orang yang datang nak pertolongan ke apa. Dia pun nak turun lah, nak pergilah kat tempat bunyi tu, kawasan depan rumah tu nak tengok. Jadi waktu dia nak buka pintu tu baru dia terfikir, mana boleh orang nak masuk dekat dalam rumah sedangkan pintu gate dia berkunci. Jadi dia pun naik, pergi balik dekat tempat anak-anak dia belajar. Duduk, diam. Jadi selang 2-3 minit ada orang lagi panggil, Ain. Ain, dia kata. Jadi dia rasa macam dah tak sedap hati. Anak-anak pun pandang dekat dia. Dengan kata lain, bukan dia je yang dengar, anak-anak dia pun dengar. Jadi dia dah siap, tak cakap dengan anak dia, kita selawat Nabi lah, jangan buat tak tahulah, harap-harap tak ada apa-apa berlaku. Okey, diam. Dia diam je. Dan selang 2-3 minit lepas tu, dengar pula dekat dalam rumah. Kali ni panggilannya betul-betul panjang. Ain. Waktu tu dia kata, meremang bulu roma, dia tak tahu nak cakap. Nak lari ke mana? Dah dalam rumah sendiri. Dia tak pandang kawasan ruang tamu. Sebab bunyi tu, suara tu datang daripada ruang tamu. Dia diam je. Dia diam, dia terus tolong anak-anak dia buat kerja sekolah. Buat macam dia tak pernah dengar bunyi suara tu. Lepas anak-anak buat kerja sekolah, dah sudah, semua bungkus-bungkus naik atas. Malam tu, dia dengan anak-anak dia tidur satu bilik. Tak berani nak tidur bilik berasingan sebab suami dia tak ada. Tapi itulah namanya dugaan rumah sebelah kubur kan. Cerita yang kelima ni pun cerita Farah juga. Pada waktu ni dia kata dia suami dia ada dekat rumah. Sambil-sambil lah tu macam-macam kerja dia buat. Hari Sabtu Ahad, kemas-kemas rumah lah jadinya. Habis kerja kemas rumah tu lebih kurang pukul malam lah dia kata. Malam jadi anak-anak dah tidur. Dia dengan suami dia duduklah depan TV sambil-sambil melayan TV. Kalau tak dilayan TV-nya pada waktu tu memang susah sangat nak tengok TV sebab masing-masing sibuk dengan kerja. Tengah-tengah tengok TV tu tiba-tiba dia rasa macam tak sedap hati. Dia tengok suami dia tengok dia. Jadi cakap macam ni, jomlah kita pergi masuk tidur. Ada yang tak kena ni. Sebab setiap kali ada perasaan tak sedap memang akan ada benda-benda pelik berlaku. Okey, dia pun cakap bila dah macam tu dia pun cakap laki bini pun pergilah nak tutup TV, tutup kipas lampu semua untuk naik ke tingkat 2 lah nak tidur. Waktu dia orang dah siap tutup semua nak naik je sampai dekat tangga, tiba-tiba TV-nya terpasang sendiri. TV-nya terpasang sendiri bukan rancangan yang dia tengok, iaitu rancangan yang anak dia tengok dekat petang tu. Petang tu anak dia tengok rancangan kartun. Kalaulah TV tu short ataupun ada yang tak kena, TV tu mesti terbuka memaparkan rancangan yang dia tonton. Tapi bukan rancangan yang anak dia tonton. Dia masih ingat lagi rancangan yang anak dia tonton. Itu yang terpapar kat TV. Jadi suami dia kata jangan takut, kita positif, cari remote sampai jumpa dan kita betulkan TV tu. Tutup TV tu. Cari remote. Tak ada pula. Rancangan dekat TV tu terus berjalan tau. Terus berjalan. Channel tu terus berjalan. Jadi waktu tu dia kata, wah dah cari macam tergerak pula dekat dalam hati. Aku dah cari remote ni sampai ni tak jumpa-jumpa. Aku harap TV ni padam sendirilah. Habis je dia cakap dalam hati tu. TV tu padam sendiri. Dia pandang laki dia pandang dia. Jadi dia teruslah naik atas. Fahamlah laki bini ni kan ada benda yang tak kena. Sampai dekat atas dia cerita dekat suami dia apa yang dia alami, yang dia rasa. Dia kata, waktu suami dia kata mungkinlah benda tu saja nak bergurau. Cerita yang kedua ni berlaku pada Anis tahun 2016. Anis ni pula, cerita ni dekat Bangladesh. Anis ni pula pada waktu 2016 ni adalah student tahun pertama dekat Bangladesh dalam bidang perubatan. Dia kata dekat sana dia tinggal dekat satu apartmen 3 tingkat dan dalam rumah tu ada 3 bilik. Jadi ada 3 orang lah tinggal dekat situ. Selalunya dia tak pernah rasa takut pun sebagai seorang student medik. Walaupun dah banyak kali tengok mayat, bedah mayat, itu rasa macam benda perkara yang biasa. Tapi kenapalah pada waktu ni dia rasa betul-betul tercabar dia punya keberaniannya. Pada satu hari tu, dia ni memang selalu tidur berjaga waktu malam sebab dia suka study malam. Okey. Pada satu hari tu dia kata dia balik daripada kelas. Entah macam mana dia rasa macam berani nak balik kelas seorang-seorang. Selalunya dia orang akan balik bertiga. Tapi hari tu dia balik seorang-seorang sebab dia nak tidur awal sampai rumah tu dia dah siap-siap dia nak tidur siang, malam dia nak terus belajar.
Dia kata dekat Bangladesh ni dia ada satu kebiasaan. Ada banyak ambulans diparking di tepi-tepi jalan dan juga di garaj-garaj. Dia tak tahu kenapa dekat Bangladesh ni memang ada kegemaran yang macam tu. Tapi dia tak ada masalah lah. Dalam perjalanan balik tu, waktu tu dia kata balik jalan kaki. Entah macam mana, dia tengok ada satu ambulans ni, dia letakkan agak ke dalam sikit ke dalam garaj ni. Maksudnya garaj tu kedudukannya yang paling dalam sekali. Tak tahulah kenapa dia rasa dia macam nak pergi tengok aja. Nampak gayanya macam ambulans tu dah lama diletakkan. Jadi dia pun sebelum naik kat rumah, sebab ambulans tu dekat dengan rumah, sebelum naik kat tingkat 3, dia pun berjalanlah ke arah ambulans tu. Dia tengok dekat dalam ambulans tu, punyalah dia terkejut. Dia kata ada sekujur mayat yang siap dikafankan. Memang Bangladesh kan orang Islam kan, dan siap dikafankan masih ada dekat dalam ambulans, tak dibawa keluar. Dia pun tak tahu kenapa tak dibawa keluar. Waktu tu tak tahulah, dia kata dia punya takut lain macam. Dia berlari sampai naik ke tingkat 3. Waktu tu kawan-kawan dia belum balik lagi. Petang dia kata waktu tu, habis-habis asar masa tu. Jadi dia bila sampai dekat bilik tu, dia siap-siap mandi, dah termenung kat dalam bilik. Dia tak tahulah kenapa dia rasa macam takut sangat bila dia tengok mayat yang dah dikapankan. Padahal sebelum-sebelum ni dia bedah-bedah mayat, dia tak pernah rasa takut. Itulah kali pertama dia tengok yang dah bungkus-bungkus macam tu, dia rasa takut betul. Jadi kalaulah dia kata dia ada kredit lebih, nak aja dia telefon mak dengan bapak dia dekat Malaysia ni, sebab dia dah rasa takut sangat. Cepatlah kawan dia balik. Dia kata dia dah rasa takut tinggal seorang-seorang. Tak lama lepas tu kawan dia pun balik. Bila kawan dia balik, dia rasa lega lah. Dia tak naklah cerita kat kawan dia yang dia nampak benda yang bukan-bukan tadi tu, sebab dia tak nak kawan dia gelakkan dia. Dia kata selalunya budak-budak yang ambil perubatan ni kan semuanya berani-berani kan. Okey, dia simpankanlah benda tu. Tengah-tengah dah petang-petang tu semua, lebih kurang pukul 9 malam, Anis dah siap-siap nak tidur. Pada waktu tu kawan-kawan dia masih lagi nak belajar, buka buku ulang kaji, sebab dia orang pun dah nak exam dah waktu tu. Jadi pada waktu tu dia kata Anis pun tidur. Waktu dalam tidur tu, tiba-tiba dia mimpi. Dalam mimpi dia punya katil dekat tepi ni, dekat tepi tingkap. Dalam mimpi dia ada orang ketuk tingkap dia 3 kali. Ini dalam mimpi ketuk tingkap 3 kali. Jadi dia buat tak tahu je lah. Tapi dia kata ketukan tu makin lama makin kuat. Daripada ketukan pertama ke ketukan kedua sampai yang ketiga, dia punya ketukan tu akhirnya jadi macam gendangkan tingkap tu, bergegar-gegar. Ini dalam mimpi dia kata. Jadi dia pun tak puas hati, dia pun selaklah langsir. Dia punya terkejut dekat depan langsir tu ada gula-gula tu. Ada gula-gula tu duk berdiri kat situ. Waktu tu dia kacut forward, dia tutup balik langsir. Dalam mimpi tu dia macam nak bangun daripada tempat tidur. Tiba-tiba dia tersedar. Baru dia tahu yang dia ni tengah tidur. Pukul 9 tadi dah tidur. Kalau lepas isyak, dia tengok jam dah menunjukkan pukul 12 malam. Dia kata sik baiklah mimpi. Dia pun nak baring lah semula, sebab dia nak bangun lebih kurang pukul 2 pagi nak sambung belajar. 2 pagi tu dia kata memang kat sana dah seram-seram sejuk dah, dia kata. Jadi dia pun nak sambung tidur. Tengah dia tarik selimut, tiba-tiba dia dengar ketukan yang sama macam dalam mimpi. Mula-mula ketukannya perlahan, dan selepas tu ketukannya makin kasar. Lepas tu ketukannya jadi macam dong 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 macam tu. Wah, dia kata ini sama macam dalam mimpi. Nak selak ke tak nak selak ke tak nak langsir. Jadi dia dalam keadaan baring, dia tengoklah dekat celah langsir yang macam kedudukannya agak terenggang sikit daripada tingkap. Dia nampak benda yang sama dekat dalam mimpi dia. Waktu tu dia bangun daripada tempat tidur, dia keluar daripada bilik, dia menuju bilik kawan dia. Bilik kawan dia pula sebaris dengan bilik dia. Dengan kata lain, tingkap mereka pada dinding yang sama. Dia masuk dekat dalam bilik dia, dia tengok kawan dia tengah buka tingkap seluas-luasnya. Kononnya macam nak dapat angin lah. Dia terus pergi tutup tingkap kawan dia, tutup langsir. Kawan dia dah pelik, dah kenapa pula ni tiba-tiba macam ni? Angin kuat, tak elok untuk kesihatan. Lepas tu dia pergi bilik lagi seorang lagi yang dalam dinding dia punya tingkap tu dekat dinding yang sama. Kawan tu pula buka tingkap juga, dia tutup tingkap, dia tutup langsir. Tindakan Anis ni membuatkan kawan-kawan dia rasa pelik. Jadi kawan dia tanya, kenapa kau tiba-tiba tutup tingkap? Kau bangun daripada tidur, lepas tu kau tutup tingkap, huru-hara ke kita orang. Mula-mula Anis tak nak cerita, tapi dia kata macam ni, esok pagi aku cerita. Malam ni pun aku tak nak ulang kaji pelajaran. Aku rasa macam aku tak ada hati nak ulang kaji pelajaran. Besok paginya baru dia cerita, dia buka cerita. Dia kata, malam tadi aku mimpi. Lepas tu mimpi tu betul-betul datang. Puncanya aku tengok mayat yang ada dekat dalam ambulans yang petang tadi aku nampak. Kawan-kawan dia pelik lah. Tak pernah
sebenarnya kawan-kawan dia pun tahu tentang ambulans tu parking dekat tepi-tepi jalan. Tapi tak pernah mereka nampak pun ada mayat dalam setiap ambulans tu. Macam mana Anis boleh nampak? Sama ada mayat yang Anis nampak tu mayat betul ataupun mayat jelmaan. Tapi itulah gangguan waktu belajar dekat Bangladesh, dia kata. Cerita yang seterusnya disampaikan oleh Yaya berlaku pada tahun 2013 dekat Sungai Petani, Kedah. Yaya pada waktu tu dah habis STPM. Jadi dia pun relax-relax kat rumah je lah. Dia ada 3 orang beradik. Ada kakak, ada adik dan dia ni anak yang tengah-tengah. Dia kata dekat dalam rumah dia ni, selama dia duduk rumah dia ni, dia dengan mak dia tak cerita ayah dia lah. Mungkin ayah dia dah meninggal ataupun dah tak ada dekat rumah tu, bercerai kan mungkin. Jadi dia kata dia tak pernah takut dekat rumah ni. Entahlah, dia kata pada satu hari tu, dia kata habis-habis STPM ni, mak dia kecoh buat air jampi. Dia kata ini kalau ikut kepercayaan orang India, kalau nak tahu dalam rumah tu ada benda lain dalam rumah, mereka akan letakkan limau dalam air, dalam cawan tu dia letak air, dia letak limau dan dibiarkan selama semalaman. Kalau limau tu bertukar jadi limau busuk atau warna hitam, itu menunjukkan dalam rumah tu ada benda lain selain daripada manusia. Ini kepercayaan orang India, dia kata. Jadi hari itu dia kata habis STPM tu, dia tengok mak dia kecoh lah letak air di sekeliling rumah ni. Dalam bilik ada satu, dekat tempat sembahyang ada satu, di ruang tamu ada satu. Mula-mula dia tanya dengan mak dia kata tak ada apa-apa pun, hanya untuk protection, untuk perlindungan diri, jangan risau. Jadi dia buat tak tahu je lah. Pada hari itu dia kata dia tidur lewat, dia buat kerja lah sedikit dekat komputer. Dia tak rasa takut sangat sebab komputer tu terletak dekat ruang tamu. Waktu hari kejadian, kakak dengan adik dia tengah tengok TV, mak dia dah tidur siap-siap. Tengah-tengah dia buat kerja tu, tiba-tiba dia kata dia rasa macam ada imbasan angin melintas dekat belakang dia menuju ke dapur. Dia pun jengah lah imbasan angin tu. Dia rasa macam akak dia tengah berjalan. Tapi yang dia nampak adalah satu orang warnanya hitam yang bergerak daripada ruang tamu melintas dekat belakang dia, lepas tu pergi ke dapur. Jadi dia rasa mungkin kakak dia. Dia pun tanggalkanlah earphone, dia punya headphone tu daripada kepala. Dia pun pergilah dekat ruang tamu. Dia nak tengok betul ke akak dia yang melintas. Tapi bila tengok dekat ruang tamu, akak dengan adik dia memang ada dekat ruang tamu lagi. Dia kata, kok perasan kot? Dia kata, agaknya dia je yang berhalusinasi. Dia diam je lah. Dia pun teruslah main komputer. Tengah-tengah main komputer, tiba-tiba dia dengar macam ada orang buat kerja dekat dapur. Jadi dia pun tak puas hati. Dia pun Astaghfirullahalazim. Dia pun tak puas hati, dia pun ceklah dekat kawasan dapur nak tengok apa yang berlaku. Dia nampak dekat dapur ada orang hitam. Pada waktu tu dia punyalah takut. Dia berlari naik atas rumah 2 tingkat, berlari naik atas jumpa mak dia. Sampai dekat mak dia, dia cerita dekat mak dia. Mak dia dah tidur waktu tu, dia kejut, dia cerita. Disebabkan dia ni tindakannya terlalu huru-hara, sampaikan adik dengan kakak dia pun perasan. Jadi diorang pun berempat ada dekat dalam bilik menghadap mak dia. Dia bercerita kat mak dia, adik dengan kakak dia dengar. Mak dia kata, itulah, mereka kata mak dia pun dah perasan dekat rumah kita ni macam ada yang tak kena. Jadi mak buat air tu sebenarnya nak tengok, esok pagi kita nak tengok ada benda ke yang ada dekat rumah ni, sebab mak rasa lain macam. Malam tu 4 beranak tidur dekat dalam bilik yang sama. Besok pagi benda pertama yang dia cek adalah limau dan air yang diletakkan di setiap ruang tu. Semua limau dan air tu bertukar warna jadi hitam. Dengan kata lain, dalam rumah tu ikut kepercayaan orang India ada makhluk lain. Tapi mak dia kata jangan risau, dia dah ikut kata Sami kata ambil air tu renjis-renjiskan sekitar rumah. Kita buat macam pagar rumah lah. Jadi dia kata siang tu gigihlah dia dengan mak dengan adik-beradik dia semua, kakak dengan adik dia renjis sekitar rumah nak bagi benda tu hilang. Tapi dia kata selang 2-3 hari dah tak ada lagi lah benda-benda tu. Dah tak rasa seram sejuk, pelik-pelik. Dan dia tengok air yang selepas tu dia buat baik lah. Dia buat balik kan air yang dia letak limau tu. Air yang limau tu pun tak bertukar warna. Masih lagi warna yang sama. Lega jugalah dia kata. Kata tak ada lagi lah benda tu kat dalam rumah. Selang 2-3 hari lepas tu dia buat kerja. Tapi sama ada dia buat kerja dekat ruang tamu ataupun dia tengah tengok TV, macam tu lah. Dekat kawasan ruang tamu tu dia ada tingkap yang sampai ke bawah tau, macam sliding door. Dia punya langsir pula dia selakkan.
Tengah-tengah dia tengok TV buat kerja tu sambil-sambil, tiba-tiba dia nampak lembaga hitam yang sama, tapi kali ini berada di luar rumah. Dia berdiri dekat sliding door. Tak nampak muka, tak nampak apa, tapi nampak benda tu tercetuk je dekat situ. Dengan kata lain, benda tu dah tak ada dalam rumah, luar rumah. Tapi tak sempat buat apa-apa, berlari jumpa mak dia kat tingkat atas. Waktu tu dia sorang-sorang dekat bawah, kakak dengan adik dia tak ada. Semua dah ada kat tingkat atas, berlari ni atas, cerita dengan mak. Mak dia kata jangan risau, jangan risau. Dia kata benda tu dah ada luar rumah, mak dia boleh rasa. Mana datangnya benda-benda ni? Sebenarnya dia pun tak tahu. Dia kata cumanya dia kata mungkin seperti yang kita semua percaya, dunia kita adalah bertindih alam, jadi mungkinlah benda tu daripada alam sebelah yang saja datang untuk menyapa. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Abang harap ceritanya dapatlah menghiburkan. Jadi sebelum tamatkan cerita, ada beberapa ucapan nak abang sampaikan. Daripada JSPL, abang ucapkan selamat hari jadi buat salah seorang ahli keluarga besar JSPL Klan, iaitu Florina, yang mana hari jadinya jatuh pada 18 hari bulan 1, dengan ucapan selamat hari jadi Florina. Semoga sentiasa diberkati dalam setiap juga apa yang dilakukan, dan semoga panjang umur juga, banyak rezekinya. Selamat hari jadi juga daripada pihak abang JSPL ucapkan buat Siti Haslina Hashim, yang mana hari jadinya jatuh pada 25 hari bulan 1 akan datang, genap umur 33 tahun, dengan ucapan selamat hari jadi Siti Haslina, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam rahmat Allah. Ucapan yang seterusnya datang daripada seseorang suami yang bernama Pejalje. Itu ada nama nickname dia. Dia nak sampaikan selamat hari jadi buat isterinya yang bernama Norin, yang mana hari jadinya jatuh pada 21 hari bulan 1. Selamat hari jadi buat isteri tersayang. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah. Dan juga dia nak sampaikan ucapan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan mereka yang ke-7 pada bulan Januari ni. Ucapan yang seterusnya datang daripada Ikin Zulisha. Dia nak sampaikan ucapan selamat hari jadi buat bondanya, yang mana hari jadinya jatuh pada 18 hari bulan 1, dengan ucapan selamat hari jadi buat bonda tersayang kerana banyak pengorbanan yang bonda lakukan. Semoga Allah sentiasa merahmati, memberikan kesihatan yang baik, panjangkan umur, murahkan rezeki dan sentiasa dalam rahmat Allah. Terima kasih menjaga kami adik-adik beradik. Ucapan yang seterusnya datang daripada seorang anak. Diminta kita semua hadiahkan Al-Fatihah buat ayahandanya yang sudah pun dijemput ilahi pada 16 hari bulan 1, iaitu Encik Muhammad Yahya bin Awang Wahid. Jadi marilah kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah. Semoga almarhum ditempatkan di kalangan yang beriman, sentiasa dalam rahmat Allah, diterima segala amal baiknya. Al-Fatihah. Ucapan yang seterusnya daripada JSPL, abang ucapkan selamat hari jadi buat Teha, yang mana hari jadinya jatuh pada 22 hari bulan 1 yang lepas, baru lagi. Jadi selamat hari jadi, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Dan ucapan yang terakhir datangnya daripada Sakura Cinana. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat suaminya yang bernama Muhammad Ahatta Osman, yang mana hari jadinya jatuh pada 23 hari bulan 1, dengan ucapan selamat hari jadi buat suami tercinta. Semoga Allah sentiasa merahmatimu, memberikan rezeki yang melimpah ruah dan dipermudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita kali ini. Moga-moga ceritanya dapatlah menghiburkan. Abang minta maaf sangat-sangat ceritanya terpaksa abang langkau-langkau. Sebabnya memberi laluan supaya abang dapat balas semua komen. Sebab itulah caranya abang nak dekat dengan semua yang menonton. Dan abang harap tindakan ini dapatlah memberikan kebaikan pada kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Hari Jumaat ceritanya memang luar biasa. Kisah orang buat kubur. Menarik ceritanya. Hingga berjumpa lagi 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang tadi bunyi tadi tu abang pun terkejut. Sekarang baru pukul 2 pagi. Bunyi apa pula? Harap-harap kucing lah yang duduk dekat apa melenting-lenting dekat atas genting-genting rumah ni.